Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman bertemu rakan tugas Naila Huda dalam Awani Pagi 7.30 ini yang mana kami akan bawakan kepada anda berita-berita terkini dalam dan juga luar negara yang berlaku dan perlu anda tahu sebelum permulaan hari anda hari ini. Dan dalam masa yang sama juga, hari ini merupakan hari yang begitu penting yang mana kalau kita lihat rakyat Malaysia dan juga penduduk di seluruh dunia ini akan menanti-nanti tarikh 28 Julai hari ini, yang mana untuk mengetahui nasib bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang didakwa menyeleweng 42 juta ringgit dana SRC International Sendirian Berhad, dan tarikh keramat ini dicatat sebagai detik penting dalam sejarah kehakiman negara yang mana menyaksikan Mahkamah Tinggi memutuskan sama ada Datuk Seri Najib yang menyambut ulang tahun kelahiran pada yang ke-67 pada hari Khamis lepas didapati bersalah ataupun tidak, dan beliau akan berdepan dengan 3 pertuduhan pecah amanah jenayah CBT, 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan 1 pertuduhan menyalahguna kuasa membabitkan dana SRC bekas anak syarikat 1MDB yang kini diletakkan di bawah Kementerian Kewangan. Dan Datuk Seri Najib yang menjadi Perdana Menteri daripada tahun 2009 hingga 2018 menjadi ketua negara pertama di Malaysia yang dibawa ke mahkamah. Dan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali akan menjadi tumpuan hari ini kerana beliau bakal menentukan nasib Najib apabila memikul tanggungjawab untuk membuat keputusan dalam kes itu yang akan dijangka diumumkan pada pukul 10 pagi ini, Naila. Ya, dan kalau kita lihat pada 5 Jun lalu beliau menetapkan 28 Julai untuk mengumumkan keputusan dalam kes itu selepas telah pun mendengar hujah kedua-dua pihak, dan pada 11 November 2019 kalau kita recap balik, Hakim telah pun mengarahkan Najib membela diri atas kesemua pertuduhan selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan satu kes prima facie terhadapnya. Dan kalau kita lihat juga Hakim telah pun memutuskan bahawa tertuduh mempunyai pengaruh yang besar di samping kuasa penuh dalam SRC, dan pendakwaan berjaya membuktikan terdapat unsur pecah amanah oleh Najib yang membabitkan dana syarikat itu. Dan kalau kita lihat sahaja bagi 3 pertuduhan pengubahan wang haram itu, Muhammad Nazlan berkata hasil 42 juta ringgit yang dimasukkan ke dalam akaun Najib adalah berasal daripada aktiviti haram seperti yang dinyatakan dalam pertuduhan CBT. Dan kita akan terus bawakan perkembangan dari semasa ke semasa, dan kalau anda ingin mengikutikan juga tetapi anda tidak berada di rumah dan tidak mempunyai akses kepada televisyen dan saluran 501, kita juga ada sediakan satu ruangan khas di astroawani.com, lapor langsung, satu live blog yang kami akan sentiasa kemas kini dari semasa ke semasa. Apa sahaja perkembangan kami akan laporkan secara langsung, dan juga di Twitter anda boleh ikuti 2 wartawan kami, Faris Azman dan juga Firdaus Azil, yang akan membawakan perkembangan terkini, dan juga laporan terdahulu anda juga boleh lihat dan saksikan, bacakan di astroawani.com. Ya, dan mengenai kes Datuk Seri Najib Tun Razak ini, kita perlu ingatkan bahawa ini adalah pertuduhan pertama daripada beberapa pertuduhan. Beliau menghadapi 42 pertuduhan di mahkamah, yang mana yang ini adalah 7 pertuduhan pertama yang keputusannya akan diumumkan hari ini. Selain itu, Datuk Seri Najib juga berdepan dengan 4 pertuduhan menggunakan kedudukan yang mendapatkan ganjaran sebanyak 2.3 bilion ringgit membabitkan dana YNDB, dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan wang yang sama, dan kes itu masih lagi dibicarakan di peringkat pendakwaan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Sukwirah. Dan Najib turut didakwa menggunakan kedudukan untuk mengarahkan pindaan terhadap laporan akhir audit YNDB yang sudah dimuktamadkan Ketua Audit Negara sebelum laporan itu sekali lagi dimuktamadkan dan dibentangkan di hadapan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC bagi mengelak sebarang tindakan yang diambil. Okey, itu adalah antara pertuduhan-pertuduhan yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, 42. Hari ini 7 keputusan akan kita ketahui, dan dalam masa yang sama kita juga ingin melihat kepada reaksi Datuk Seri Najib itu sendiri. Yang mana kalau kita lihat ada ceritanya semalam pada pukul tak salah saya lewat malam semalam, Datuk Seri Najib menyatakan bahawa ini adalah peluang beliau untuk membersihkan nama beliau, yang mana luah Datuk Seri Najib ini menerusi perkongsian Facebook rasminya menyatakan bahawa apa jua keputusan esok, beliau sudah bersedia untuk menempuh proses seterusnya di Mahkamah Rayuan. Walaupun apa keputusan esok di Mahkamah Tinggi, ia tidak berakhir di sini. Sekiranya didapati tidak bersalah, sudah tentu pihak pendakwa raya akan membuat rayuan di Mahkamah Rayuan, dan sebaliknya jika keputusan Mahkamah Tinggi tidak memihak kepada saya, sudah tentu saya akan membawa kes ini ke Mahkamah Rayuan untuk penghakiman yang adil oleh 3 panel hakim
dan bukan seorang hakim seperti keputusan hari ini. Dan beliau menyatakan bahawa beliau telah pun bersedia menerima apa sahaja sebarang keputusan tersebut yang mana akan beliau nyatakan bawa ke mahkamah rayuan pula. Okey, dalam masa yang sama juga Nailah, kita seperti yang Nailah katakan tadi, ada cerita di hadapan kompleks mahkamah Kuala Lumpur yang mana dua wartawan kami bersedia, Firdaus Azlan dan juga Faris Azman yang berada di sana untuk membawakan perkembangan terkini. Kalau boleh rakan-rakan di bilik kawalan untuk berikan kita sedikit fresh visual live langsung daripada kompleks mahkamah Kuala Lumpur. Okey, ini adalah di hadapan perkarangan kompleks mahkamah Kuala Lumpur yang mana kita lihat barisan hadapan para wartawan media dalam dan juga luar negara telah pun berada di sini sejak daripada awal pagi tadi, dan ini adalah kawasannya, dan dapat kita saksikan kompleks mahkamah itu masih lagi belum dibuka kepada pihak media, dan saya difahamkan berdasarkan laporan media hanya 40 pas media dibenarkan untuk masuk ke dalam kamar mahkamah, dan kita harapkan seluruh ini berjaya mendapatnya satu dan untuk membawakan perkembangan lanjut secara live di dalam kamar mahkamah itu sendiri. Dan kalau kita lihat kes mahkamah melibatkan Datuk Seri Najib ini sudah pasti mendapat tumpuan hangat kerana difahamkan terdapat juga sokongan-sokongan beberapa individu yang menyatakan bahawa akan membawa sokongan melalui beberapa buah bas yang akan datang ke sini untuk memberikan sokongan moral kepada Datuk Seri Najib dan sebagainya. Itulah yang akan berlaku sebentar lagi. Tetapi untuk memahami dengan lebih jelas dan juga lanjut mengenai keadaan suasana di sana, kita akan bersama dengan Faris Azman yang telah pun bersedia. Faris, apa cerita suasana di sana, kehangatannya, bagaimana, adakah terdapat individu-individu pemimpin-pemimpin tertinggi daripada Barisan Nasional UMNO datang hadir untuk memberikan sokongan, dan apakah keadaan kawalan keselamatan di sana pula bagaimana? Baik, terima kasih Hafizi. Saya berada di sini sejak awal jam boleh katakan 6.30 pagi tadi, dan boleh katakan keadaannya beginilah keadaannya ketika ini, di mana pihak media walaupun kita ada tag, kita ada pas, tetapi belum lagi dibenarkan masuk, dan dari tahap keselamatannya boleh katakan pihak polis jalan masuk ke Mahkamah Jalan Duta. Selalunya kita boleh masuk, tetapi kali ini ada saringan tapisan untuk memastikan hanya pihak yang tertentu, pihak media, peguam dan mungkin wakil-wakil ataupun pengiring-pengiring Datuk Seri Mohamed Najib dan sesiapa saja yang dibenarkan masuk ke kawasan ini. Dan sehingga kini kami masih lagi belum diberikan isyarat. Sekitar jam 8 pagi nanti akan dibuka, lebih kurang setengah jam lagi, dan boleh katakan mengenai dengan penyokong, difahamkan 11 bas penyokong Datuk Seri Mohamed Najib telah pun parking di hadapan kompleks Mahkamah Jalan Duta ini, dan beberapa penyokong-penyokong beliau telah pun ramai, nampaknya semakin ramai penyokong-penyokong Datuk Seri Mohamed Najib telah pun tiba untuk memberikan sokongan kepada beliau yang akan tiba sekitar jam 8 hingga jam 9 pagi. Kalau kita tahu sebenarnya keputusan itu akan diumumkan ataupun akan diputuskan oleh Hakim Muhammad Azlan sekitar jam 10 pagi. Tapi kali ini mungkin kita melihat bahawa jam 5.45 pagi saja lagi tadi penyokong beliau telah pun berada di sini untuk berikan sokongan moral kepada beliau. Dan mungkin kameraman kita boleh nampak kak-wis kita sedikit. Inilah keadaannya ketika ini. Para media boleh dikatakan agensi antarabangsa, agensi tempatan telah pun berada di sini memberikan liputan secara langsung apa yang berlaku di perkarangan kompleks Mahkamah Jalan Duta, dan begitu juga kenderaan tidak dibenarkan masuk, dan dari segi pasukan polis juga anggota-anggota polis telah pun berada, boleh katakan ramai juga yang berada di sini untuk memastikan keselamatan di sekitar kawasan Mahkamah Jalan Duta ini tidak terganggu, khususnya kepada kes-kes berprofil tinggi seperti ini yang kita tidak tahu apakah keputusan yang akan memberikan satu isyarat apa mungkin langkah selepas ini, adakah mahkamah rayuan ataupun sebaliknya. Itu yang belum dapat kita pastikan sebenarnya Hafizi. Dan ini keadaannya, dan boleh katakan tadi nampak agak renyai-renyai sebenarnya cuaca, dan kita harapkan cuaca akan memberikan mungkin tidaklah mengekang kita sedikit sebanyak untuk berikan liputan secara langsung sebenarnya Hafizi dan Naila. Ya, Faris.
Faris, kalau kita lihat kawalan keselamatan dan untuk menjaga kesihatan para wartawan dan juga petugas-petugas yang terlibat dalam kes mahkamah hari ini agak ketat, ada saringan ataupun ada SOP yang dijalankan. Tapi bagaimana pula mungkin reaksi pihak berkuasa, pihak polis terhadap mereka yang datang untuk menyokong 11 bas, itu jumlahnya agak banyak. Mungkin boleh kongsikan sedikit apa mungkin kawalan keselamatan yang mungkin akan dijalankan sekiranya berlaku gathering ataupun kumpulan yang agak besar, perhimpunan yang agak besar dalam kalangan penyokong di sana. Baik, sebenarnya untuk masuk ke jalan sini sebenarnya Naila, hanya individu-individu tertentu saja dibenarkan. Dan namun penyokong tidaklah semua dibenarkan masuk ke kawasan ini dari pada satu masa. Mungkin dibenarkan sedikit untuk mengelakkan daripada gathering ataupun perhimpunan yang ramai dan melanggar SOP KKM dan sebagainya kerana kita masih dari pandemik COVID-19. Tetapi boleh katakan mereka berkumpul. Kalau saya dapat gambarkan sebenarnya keadaan di sini, di hadapan pagar mereka berkumpul, di tepi sana mereka berkumpul, di hadapan sebelah kanan pagar juga mereka berkumpul, ramai-ramai berkumpul, tetapi dalam penjarakan sosial ada juga yang mungkin saya lihat agak rapat, dan begitu juga di belakang ini. Semakin lama semakin ramai, tetapi mereka sekelompok-sekelompok, tidaklah dalam satu kumpulan yang besar sebenarnya Naila. Dan saya boleh lihat di sana, mungkin selepas ini kita melihat beberapa siri-siri PC ataupun sidang media akan dilakukan mungkin kepada penyokong-penyokong Datuk Seri Mohamed Najib ataupun NGO ataupun penyokong-penyokong. Saya difahamkan ada datang daripada Chini, ada datang daripada luar Selangor dan luar Kuala Lumpur turut hadir hari ini untuk memberikan sokongan kepada Datuk Seri Mohamed Najib Tun Razak. Dan cameraman, kita boleh pan sedikit ini apa yang berlaku di hadapan mereka mengambil gambar penyokong-penyokong Datuk Seri Mohamed Najib, dan kita akan dengar sedikit apa yang akan beliau katakan penyokong-penyokong ini ataupun apa reaksi mereka, bagaimana dan apa yang akan berlaku selepas ini, itu masih belum dapat kita pastikan sebenarnya Naila. Faris, kalau tak salah saya, hampir 30 agensi media luar negara yang memohon untuk membuat liputan kes ini, tetapi disebabkan oleh pandemik COVID-19 hanya 40 pas saja dikeluarkan, termasuk 10 daripadanya untuk membuat liputan di galeri awam, selebihnya di bilik video link. Jadi mungkin Faris dan juga Firdaus Azil, bagaimana liputan yang boleh kita bawakan, bagaimana untuk memastikan bahawa liputan secara langsung itu dapat kita bawakan kepada penonton Ekstrawani supaya mereka tidak terlepas langsung mengenai kes berprofil tinggi ini, Faris. Apa yang boleh Faris dan juga Firdaus lakukan di lapangan? Baik, sebenarnya kami atau Pak Ekstrawani dibenarkan berada di video link, tetapi open court kita tidak benarkan. Hanya 10 media sahaja dibenarkan masuk di open court ataupun di mana di kawasan ataupun kamar mahkamah itu sendiri. Tetapi kami berada di video link, dan Firdaus Azil akan berada di luar di sekitar kawasan-kawasan ini untuk memberikan maklumat lanjut, dan saya daripada dalam kamar mahkamah video link akan memberikan liputan secara langsung apa yang berlaku, sehinggalah keputusan itu kita akan dengar dan kita akan bawakan secara langsung. Dan kalau ikutkan agensi, sebenarnya ya 40 agensi dibenarkan, dan video link sahaja hanya beberapa agensi saja dibenarkan. Had limitnya ada di sini kerana pandemik COVID-19 dia mengekang sedikit. Kalau sebelum-sebelum ini mungkin ramai yang boleh berada di luar, tapi kali ini tidak dibenarkan terlalu ramai, hanya agensi-agensi tertentu saja dibenarkan. Tetapi kita akan berikan perkembangan langsung apa sahaja keputusan, apa sahaja yang berlaku di luar perkarangan, di dalam kamar mahkamah yang akan kita berikan dari semasa ke semasa, Hafizi dan Naila. Ya, baik, kita akan terus ikuti laporan langsung oleh wartawan kami yang berada di lapangan, Firdaus Azil dan juga Faris Azman. Terima kasih Faris untuk laporan awal itu. Kita akan terus bersama Firdaus dan Faris. Anda juga boleh saksikan dan ikuti laporan ataupun tweet mereka secara langsung di Twitter, Firdaus Azil dan Faris Azman, dan juga lapor langsung satu ruangan khas di astroawani.com yang memperincikan segala perkembangan dari semasa ke semasa, dan juga laporan-laporan awal sebelum ini anda boleh ikuti. Kami telah rangkum dan kumpulkan dalam ruangan khas ini. Dan kami akan berhenti rehat seketika. Selepas ini kami akan bawakan perkembangan lain pula, apa kemaskini COVID-19 dalam dan luar negara. Tapi sebelum itu, kita tinggalkan anda dengan sedikit maklumat apa yang anda perlu tahu, recap semula tentang kes berprofil tinggi yang kita akan jangkakan keputusannya hari ini. Kita saksikan.
Anda masih menonton Awani Pagi bersama saya Afizal Zaman dan juga Naila Huda yang kami bawakan kepada anda berita-berita terkini di astroawani.com, dan dalam masa yang sama juga kami membawakan kepada anda siaran secara langsung mengenai kes SRC International yang melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, yang mana visualnya seperti yang anda akan dapat saksikan di hadapan kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, yang mana kedua-dua wartawan kami telah pun bersedia di sana, Firdaus Azil dan juga Faris Azman, dan ini adalah visual di perkarangan kompleks Mahkamah Kuala Lumpur di hadapannya, yang mana kalau kita lihat ramai wartawan telah pun bersedia di sana dan juga penyokong-penyokong Datuk Seri Najib telah pun berada di sana. Wartawan kami Faris Azman telah pun maklumkan perkara itu sebentar tadi. Dan dalam masa yang sama juga kita mempunyai visual secara langsung di hadapan rumah Datuk Seri Najib Tun Razak di Langgak Duta, yang mana ini adalah keadaan di sana, yang mana kalau kita lihat masih lagi lengang, dan kami di Astro Awani berada di sana untuk melihat pergerakan Datuk Seri Najib Tun Razak, sama ada beliau telah pun keluar daripada rumah ataupun tidak untuk menghadiri di mahkamah bagi mendengar keputusan mengenai kes 7 pertuduhan yang dihadapinya di kompleks Mahkamah Kuala Lumpur itu. Okey, dalam masa yang sama, sebelum kita membawakan kepada anda secara langsung, kita juga perlu mengetahui apakah cerita, apakah berita yang berlaku dalam dan juga luar negara, yang mana kes mengenai COVID-19 sudah pasti menjadi perhatian utama kami untuk bawakan kepada anda. Yang mana kalau kita lihat, Naila, apa ceritanya? Dan seperti biasa kita bawakan kemas kini kes-kes positif COVID-19, dan kalau kita saksikan apa yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan semalam, sebanyak 7 kes baru COVID-19 direkodkan setakat 12 tengah hari semalam, manakala 1 pulih dan tiada kematian baharu direkodkan. Dan kalau kita lihat secara jumlah kumulatifnya, kes COVID-19 secara positif adalah sebanyak 8,904 kes setakat ini, dan daripada jumlah 7 kes baru itu, 3 kes adalah penularan dalam negara, iaitu melibatkan warga negara Malaysia. Ini adalah penularan tempatan. Itu yang menjadi fokus apa yang kita patut beri perhatian sekiranya kita perlu mengambil kira ataupun mempertimbangkan untuk kembalikan semula PKP, perintah PKP. Dan daripada 4 kes lain pula melibatkan kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Tiada kes penularan dalam negara di kalangan bukan warga negara. Jadi kesemua kes yang baru itu dalam negara adalah dalam kalangan warga negara Malaysia. 1 kes berlaku di Sabah, ataupun 3 kes saringan pra-pembedahan, 2 kes dirawat di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu, dan 1 kes dirawat di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah Likas. Dan kalau kita lihat sejak kebelakangan ini, beberapa kes baru yang direkodkan adalah kes saringan pra-pembedahan ataupun kes saringan di tempat kerja, dan ini amat membimbangkan kerana menunjukkan bahawa kes-kes ini disaring dan dikenal pasti tanpa melibatkan kontak rapat dan dikesan secara rawak, secara random, dan juga yang berlaku di Brickfields sebelum ini, satu saringan secara random, secara rawak dijalankan di restoran. Jadi ini menunjukkan terdapat kes-kes yang tak dapat kesan mana puncanya, mana kontak rapatnya, jadi menunjukkan kepada risiko jangkitan COVID-19 itu masih lagi ada, ataupun mungkin kita boleh rangkumkan sebagai meningkat risiko itu sejak pembukaan semula ekonomi dan kelonggaran yang diberikan kepada aktiviti sosial dan aktiviti ekonomi dan sebagainya. Jadi itu agak membimbangkan. Namun dalam masa yang sama, apa yang kita boleh kongsikan juga dalam masa yang sama adalah 1 kes pula yang pulih COVID-19 dilaporkan semalam. Ini menjadikan jumlah kes kumulatif yang telah pun pulih sepenuhnya adalah sebanyak 8,601 kes. Selain daripada itu, apa yang menjadi tumpuan sekarang ini adalah penguatkuasaan pemakaian pelitup muka yang diwajibkan bermula Ogos nanti. Itu menjadi sedikit pertikaian bagaimana agaknya perincian SOP yang ditetapkan untuk mewajibkan pemakaian pelitup muka itu, dan ramai juga yang sekarang ini mempertimbangkan pemakaian pelitup muka fabrik, kerana itu juga satu langkah yang amat penting dalam masa kita bersedia untuk mengamalkan kelaziman baharu, menjaga keselamatan dan kesihatan kita, tetapi kita perlu juga menitik beratkan aspek kelestarian alam sekitar itu, kerana penggunaan topeng muka ataupun pelitup muka itu kita lihat banyak juga yang membuang secara merata-rata dan tidak bertanggungjawab pembuangannya. Jadi penggunaan pelitup muka secara fabrik itu adalah satu langkah yang bagus, idea yang bagus, tetapi ada juga isunya, Fizi. Ya, isunya adalah KKM tidak menggalakkan orang ramai untuk menggunakan pelitup muka jenis fabrik. Tetapi mereka sebenarnya boleh menggunakan pelitup muka fabrik 3 lapisan. Yang 1 dengan 2 lapisan
tidak digalakkan untuk digunakan, terutama sekali ketika berada di kawasan-kawasan sesak, kerana ia boleh juga mendatangkan risiko jangkitan itu. Dan kalau kita lihat, kata Datuk Dr. Noor Hisham, kalau satu lapisan memang tidak berkesan, kita tidak menggalakkan penggunaan pelitup muka, dikatakan satu atau dua lapisan. Kita ikut garis panduan yang dikeluarkan oleh WHO, iaitu non-medical face mask mesti ada 3 lapisan, iaitu kesan hidrofilik dan hidrofobik. Jadi kita telah maklumkan iaitu ketiga-tiga lapisan tersebut. Jadi KKM menyeru semua rakyat Malaysia agar bijak memilih, memastikan pelitup muka fabrik yang dibeli adalah memenuhi spesifikasi yang telah pun ditetapkan oleh WHO. Okey, dalam masa yang sama, sebelum pelitup muka dikuatkuasakan sepenuhnya diwajibkan bermula 1 Ogos di kawasan-kawasan awam, perlu kita ingatkan bahawa sekarang ini Malaysia berada dalam keadaan gelombang kedua dan kita nak mengelakkan daripada gelombang yang ketiga. Jadi, secara tidak langsungnya perlu ada pematuhan SOP yang telah pun ditetapkan oleh KKM, MKN. Semua itu bukannya dibuat saja-saja. Orang-orang yang berada di belakang tabir KKM, MKN itu, mereka telah pun bekerja sangat keras bermula daripada bulan Januari lagi apabila COVID-19 itu telah pun dikesan. Bermula daripada situ, mereka ini merangka pelbagai SOP, pelbagai dasar-dasar yang untuk memastikan bahawa penularan itu dapat kita putuskan dan gelombang baru dapat kita kekang dan rakyat Malaysia berada dalam keadaan yang selamat dan juga stabil. Penting langkah pencegahan dilakukan oleh masyarakat. Sebelum itu, katanya kemungkinan tetap ada gelombang ketiga jika tak patuh SOP. Dan tindakan pencegahan itu penting sebelum kes naik. Dan kalau kita lihat sejak daripada beberapa hari yang lepas, walaupun kes semalam ada 1 digit tetapi beberapa hari lepas mencatatkan 2 digit. Dan kalau catat 3 digit, bermakna kata kita terpaksa melakukan perintah kawalan pergerakan PKP semula dan kita tidak mahu lagi melakukannya kerana banyak sekali kesan kepada ekonomi, kepada rakyat kita yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Selain daripada angka 3 digit, satu juga perkembangan yang mungkin kita perlu elak, satu peristiwa yang kita perlu elak adalah melihat kepada R0 dan apa yang dikongsikan KKM juga, kalau R0 itu meningkat lebih daripada 1.6, kemungkinan kita akan mendapat peningkatan kes mendadak dan menjadi gelombang ketiga. Ramai yang tertanya-tanya apa kriteria bermaksud kita dah memasuki gelombang ketiga itu dan apa mungkin langkah seterusnya ataupun apa fenomena seterusnya yang patut kita bimbangkan. Kita perlu lihat kepada R0 dan untuk imbas semula apa maksud R0 itu, kalau ada yang kurang jelas, R0 adalah merujuk kepada kebolehjangkitan sesuatu virus kepada permulaan sesuatu wabak dalam masyarakat dan ia merujuk kepada keberjangkitan iaitu secara puratanya berapa ramai orang yang boleh dijangkiti oleh virus yang dibawa oleh kes dalam wabak tersebut. Dan kalau tak silap saya, sekarang ini R0 yang kita dapat kesan ketika ini adalah sekitar 1.3, tetapi sekiranya mencecah lebih daripada 1.6 R0 itu mungkin boleh menjadi juga pengukur kepada sama ada kita perlu melaksanakan semula PKP itu ataupun tidak, Fizi. Ya, betul tu. Okey, dalam masa yang sama juga untuk umat Islam di luar sana dan juga mereka yang mahu pulang ke kampung perlu memastikan bahawa SOP telah pun dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang mana kalau secara ringkasnya adalah 10 ekor lembu satu-satu masa ataupun satu-satu lokasi, dan 10 ekor lembu itu, seekor lembu maksud 20 orang saja yang boleh datang membuat proses penyembelihan itu, dan waktu ibadah korban itu dilaksanakan bermula hari raya pertama sampailah hari raya yang keempat, dan aktiviti ziarah menzarahi tidak lebih daripada 20 orang pada satu-satu masa dan polis akan memantau segala proses ibadah korban, kenduri, jamuan dengan berada di lapangan. Itu adalah secara ringkasnya mengenai SOP Hari Raya Adha yang akan kita sambut pada 31 Julai ini. Okey, baiklah. Sebelum kita berpisah, ingin kami bawakan kepada anda selepas ini ada buletin Awni Khas yang akan dibawakan oleh editor Astro Awani Esayaya yang akan membawakan kepada anda secara langsung kes SRC International melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang keputusannya akan kita ketahui pukul 10 ini. Jadi dengan itu Awani Pagi berakhir di sini. Saya Hafizah Zaman dan saya Nalura. Salam hormat.